Dan lagi teruk pula, bukan setakat sentuhan macam tu tau. Sebab masa dia rukuk dengan dia sujud, dia rasakan seperti masa dia sujud tu macam dia tengah dukung sesuatu. Dia rasa berat sangat-sangat. Macam ada benda yang menumpang dekat atas badan dia, dekat atas bahu dia ni. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang mana ada seorang lelaki ni tetap diganggu walaupun semasa dia sedang solat. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah kali ini berlaku dekat seorang budak lelaki yang bernama Ramli, bukan nama sebenar. Okey, Ramli ni dia kerja dekat satu company dekat KL tau. Dan company Ramli ni pula, dia sewa rumah teres 2 tingkat untuk dijadikan sebagai store untuk letak barang-barang company diorang ni lah. Dan kebetulan pula, selain daripada tempat tu dijadikan store untuk tempatkan barang-barang company, rumah tu juga dijadikan sebagai tempat penginapan untuk budak-budak laki bujang yang bekerja dengan company ni. So basically, biasalah kan kalau budak-budak laki bujang ni, diorang tak memilih sangat. Lagi pula, dekat rumah tu memang dah komplit barang-barang yang ada dekat dalam tu. Dan lagi satu, macam bil api, air semua pun company yang tanggung. Nah, Ramli ni pula, dia kata dia tak duduk dekat rumah tu lama pun. Dia duduk kejap je sebab lepas tu, dia ni pindah sebab dia kata dia nak duduk dengan geng-geng kawan daripada satu college dulu. So, nak dijadikan cerita, pada satu hari, company Ramli ni dia ada buat satu event yang besar tau. Dan dalam event ni, diorang ada buatlah baju company dan juga adalah baju-baju lain apa semua kan. So, banyaklah lebihan baju-baju tu yang disimpan dekat store, dekat rumah teres, rumah sewa tu. Dan company dia orang ni cakap kalau siapa-siapa yang nak ambil baju-baju event yang ada yang lebihan tu, bolehlah terus pergi ambil dekat rumah tu kan. So Ramli ni disebabkan benda tu free, dia pun nak pergi ambil lah baju-baju lebihan tu. Jadi lepas tu dia pun bagi tahulah dekat si Sudin ni, bukan nama sebenar juga. Dia bagi tahu dekat Sudin ni, Din, aku nak pergi ambil baju tu tahu hari ni. Sebab pada masa tu Sudin ni seorang je yang duduk lagi dekat rumah sewa, rumah store tu. Sedangkan yang lain-lain, yang budak-budak bujang yang lain sebelum ni, yang duduk dekat rumah tu dah pun pindah keluar. So dekat sini Sudin seorang je lagi yang duduk dekat rumah store tu. So that's why lah dia bagi tahu dekat Sudin ni yang dia nak datang hari ni untuk ambil baju lebih-lebihan tu kan. Tentu Ramli ni dia bukan pergi seorang tau, dia bawa lagi seorang kawan dia, si Rus, yang juga office mate dia orang ni lah. So Ramli dengan si Rose ni, dia bagi tahu dekat Sudin kan, nak pergi tu. Lepas tu Sudin pun cakap, kalau macam tu korang gerak je lah pergi dulu. Sebab dia nak berhenti dekat satu kedai kejap, dia nak beli rokok. So masa tu, Ramli dengan Rose ni pun meneruskan perjalanan dan mereka pun berhentilah dekat depan pintu pagar rumah sewa tu. Sebab dia orang kena tunggu Sudin lah, sebab Sudin je yang ada kunci rumah tu sekarang. Selain tu, untuk pengetahuan korang juga, si Rose ni dia agak special sikit tau. Sebab dia ada deria ke-6. Dia ada 6 sense. Maksud dekat sini, dia ni hijab terbuka. So, bila dia orang sampai dekat depan pintu pagar tu, sekali si Rose ni pun cakap. Dia kata, tu datang dah dia. Ramli ni dia tahu yang si Rose ni ada deria ke-6, hijab terbuka. So, Ramli pun cakap, kau nampak benda tu ke? Lepas tu Rose ni pun cakap, tu ada tu dekat atas, dekat tingkat atas. Jadi Ramli pun tanyalah Rose, macam mana rupa bentuk benda tu kan. Rose ni pun cakap lah, apa yang dia nampak adalah perempuan rambut panjang, muka berdarah. Tunggu dekat tingkap, dekat bilik atas tu. Bila Ramli ni pun tengok lah kan, tempat yang si Rose duk tunjuk-tunjuk tu, memang Ramli tak nampak apa pun. Sebab hanya Rose seorang je yang boleh nampak benda tu. Kemudian masa dia tengah duk jenguk-jenguk, cuba untuk tengok benda tu kan, sekali si Sudin ni pun sampailah. Okey, Sudin pun parking apa semua. Sudin pun masuklah dekat kawasan rumah tu. Jadi, Sudin ni masa dia tengah duk buka pintu rumah tu, si Ramli ni duduk belakang Sudin tau. Cuba untuk masuk dekat dalam rumah tu lah. Masa Sudin masuk dalam rumah, okey lagi.
Lepas tu bila si Ramli ni melangkah kaki nak masuk ke dalam rumah tu, sekali si Ros ni tarik tangan Ramli tau. Lepas tu Ros ni pun cakap, dia berbisik, kau dengar tak tu? Ada dengar tak bunyi macam tu? Lepas tu Ramli ni pun bila si Ros tanya ada dengar bunyi ke apa kan, jadi dia pun cuba untuk mengamati bunyi yang si Ros maksudkan tu tadi. Si Ramli ni dia dapat dengar lah betul-betul bunyi tu kan. Bunyi macam orang menangis, mendayu-dayu sayuk macam tu. Lepas tu si Ros ni pun tanya dekat Ramli, kau rasa benda tu dekat ke jauh? Bila kau dengar tu kan. Lepas tu Ramli pun cakap lah, kalau ikutkan bunyi ni, bunyi dia macam jauh sangat. Macam dekat belakang-belakang rumah macam tu. Lepas tu, si Ros ni pun cakap something yang mengejutkan si Ramli. Korang tahu tak Ros cakap apa? Ros kata, biasanya kalau bunyi sayup bunyi macam jauh je kan. Sebenarnya benda tu dekat sangat. Ramli ni pun terkejut. Ramli pun tanyalah, so sebenarnya benda tu ada dekat mana? Ros pun tunjuk, tu punya dekat je. Iaitu dekat dengan tingkap berdekatan dengan diorang ni. Tapi kan si Ramli ni dia sempat lagi tahu bergurau dengan si Ros. Walaupun dia pun macam agak cuak jugalah kan. Tapi dia cakap dekat Ros, tak apalah, biarkan je lah benda tu. Mungkin benda tu menangis sebab ada orang yang beriman macam dia kot masuk dekat dalam rumah ni. So Ros ni bila dengar si Ramli ni bergurau macam tu, marahlah kan si Ros ni sebab buat main dengan benda tu kan. Selepas daripada tu, Ramli pun masuk je lah ke dalam rumah tu. Dan bila si Ros ni nak masuk rumah ke tak, Ros kata tak apalah, nak pusing-pusing dekat luar-luar ni je dulu. So lepas tu, Ramli ni pun dia masuk dekat dalam rumah tu dan dia pun sort lah baju-baju yang dia nak ni dengan si Sudin tu. Lepas dia dah habis sort baju apa semua, Ros Sudin pun masuk juga dekat dalam kawasan rumah tu. Lepas tu kebetulan pula azan maghrib. Jadi Ramli ni pun dia bagi tahu dah dekat Sudin, dah alang-alang dah dengar azan maghrib tu, dia nak terus solat lah sebelum bertolak balik kan, sebab senang lah. Jadi Sudin ni pun cakap, tak apalah kalau macam tu, solat je lah dulu. So masa ni, diorang bertiga ni naiklah ke tingkat atas. Lepas tu, masa si Ramli ni duk ambil air semayang apa semua, duk ambil wuduk, dia dapat dengar lah suara si Ros dengan suara Sudin ni dekat luar rumah. Dekat luar rumah pula, dekat luar bilik air tu. Dengar diorang tengah bersembang semua kan. Lepas tu, dia pun keluar dan dia pun solat lah. Masa si Ramli ni tengah solat, ni lah maksudnya si Ramli ni sebenarnya solat dia tak khusyuk. Sebab dia boleh dengar, dia boleh rasa dan dia boleh ada perasaan takut tu. Masa dia tengah solat tu, dia rasa lega lagi tau. Sebab dia tahu yang si Ros dengan si Sudin ni ada bersama dengan dia dekat tingkat atas. Tapi lepas habis rakaat yang pertama, dia mula rasa cuak. Sebab lepas tu dia dapat dengar yang suara si Ros dengan Sudin ni macam turun ke bawah tau. Sekali dekat dalam hati dia masa solat ni. Masa tu dekat dalam hati dia macam siut lah dua orang ni turun tinggalkan aku solat sorang-sorang ke atas ni. Bayangkan dia punya tak khusyuk tu sampaikan boleh terfikir macam tu dekat masa dalam solat tu. Tadi bukan main lah kan cakap dia ni orang yang beriman. Benda tu takut dengan dia semua kan. Sekarang bila kawan dah tinggal, mula rasa cuak pula. So dekat sini Pika rasakan yang kejadian yang berlaku dekat Ramli lepas ni mungkin disebabkan oleh mulut celupar dia lah yang tadi yang dia kata dia tu orang beriman semua kan. So masa dalam rakaat yang kedua, masa ni lah ada sedikit gangguan yang berlaku dekat si Ramli ni tau. Masa dia tengah nak solat tu, rakaat yang kedua, sekali dia dapat rasakan ada orang sentuh tau bahu dia dekat sebelah kanan. Macam sentuh-sentuh macam tu kan. So dia macam siapa pula yang sentuh ni, sedangkan kawan dia dua orang tu dah pun dekat level bawah kan. Lepas tu dia abaikan. Lepas tu benda tu beralih pula dekat bahu kiri. Sentuh bahu kiri pula. Dan lagi teruk pula, bukan setakat sentuhan macam tu tau. Sebab masa dia rukuk dengan dia sujud, dia rasakan seperti masa dia sujud tu macam dia tengah dukung sesuatu. Dia rasa berat sangat-sangat. Macam ada benda yang menumpang dekat atas badan dia, dekat atas bahu dia ni. Cuma Alhamdulillah, sebab selepas habis je dia solat, barulah dia rasa ringan balik. Benda tu dah tak ada balik dah. So, disebabkan oleh terlampau takut punya pasal ni, tak sempat nak doa apa semua dah. Sebab lepas je habis solat, rasa ringan tu terus dia berlari turun sambil duk mencarut dekat kawan-kawan dia ni. Sebab tinggalkan dia sorang-sorang dekat tingkat atas kan.
Jadi masa ni si Ros dengan si Udin ni sekadar gelak je lah dekat bawah kan, sebab dengar kawan dia duk mencarut, duk membebel dekat dia orang ni kena tinggal seorang-seorang dekat atas tu. So lepas tu dia orang bertiga ni pun keluar lah daripada rumah tu. Dan sebelum dia orang ni balik, sekali ada apek dekat sebelah rumah ni. Ada seorang lelaki Cina tahu, jiran kepada rumah teres, rumah store dia orang tu. Okey, apek ni pun tegurlah si Sudin ni. Dia cakap lah dekat Sudin, mana you punya wife yang I selalu nampak tu? Hari-hari I nampak dia duk masak dekat dapur. Lepas tu Sudin ni macam pelik. Bila masa pula aku kahwin kan? Lepas tu Sudin ni cakap lah dekat Apek tu. Apek, mana ada? Saya belum kahwin lagi. Siapa you nampak tu? Lepas tu Apek tu cakap, oh iya ke? You belum kahwin ke? So I selalu nampak ada seorang perempuan duduk masak dekat dapur. Si Sudin ni bila dia dengar, terus dia rasa cuak. Sebab dia tahu sebenarnya bukan perempuan yang masak tu. Bukan isteri dia. Tapi ada makhluk lain yang menumpang. So lepas tu si Ramli ni dia dengar macam tu kan, dia tahulah si Sudin ni cuak, tapi tak nak buat macam mana kan, sebab Sudin tu seorang je yang berani lagi duduk dekat rumah tu. So lepas tu Ramli dengan Ros ni pun balik lah. Dan pada masa yang sama juga Ramli ni ada bagi tahu yang sebenarnya kesian juga dengan si Sudin tu, sebab dia seorang je duduk kat rumah tu kan. Dan lagi satu pula, memang banyaklah gangguan yang berlaku dekat Sudin ni, dan sekarang tak tahulah dah macam mana berlaku, sama ada tempat tu dia masih lagi duduk dekat sana ke, ataupun dia orang dah pun pindah ke macam mana tu, wallahu alam lah. So dekat sini, ada tak antara korang yang pernah mengalami pengalaman seram yang sama seperti si Sudin ni ke, ataupun si Ramli ni? Watak-watak pun dalam macam cerita Ramli dah Pika bagi kali ni kan, untuk senang korang faham lah sebenarnya, sebab ni semua ada dalam nama samaran je. So apa pun, itu saja dah kisah Pika pada kali ini. Dan let's say kalau korang ada cerita nak kongsi dekat Pika, bolehlah share dekat email dekat Pika, ataupun hantar DM dekat Instagram Pika. So sebelum Pika habiskan kisah kali ini, jangan lupa untuk terus tekan butang like, comment and share, dan juga tekan butang subscribe, dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan lagi satu, follow lah juga Pika dekat Instagram Pika Storyteller. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.